sebelum memulakan ceramah beliau. Silakan Tuan Haji. Aku macam doa ke apa? Ha? Aku pula macam doa. Ada ceramah macam doa. Okey, tak apalah Haji boleh. Okay, kita mulakan kita punya Haji kan? ceramah dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amil kafi wa malidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma akhina bil iman wa amishna bil iman wa shunna bil iman wa dikhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang telefon tadi. Ya. Okey. Okey bang. Okey. Masalah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Tuan Haji Kamsudin. Jadi kita mulakan ceramah kita malam ni Haji. Okey, boleh on dah? Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, yang cikgu hormati Cikgu Harun Segaran, selaku guru ganti. Orang kata hero lah, kan, hero Hindustan kan, dia datang lewat-lewat kan, untuk membantu pelajar-pelajar SMK Dato' An. Cikgu tahu kamu dah kehilangan ibu kan, ibu kamu tak sihat. Jadi Cikgu Harun diarahkan ataupun diminta tolong oleh sekolah SMK Dato' An untuk ajar kamu. Okey. Jadi pada malam ini kamu bersama-sama dengan cikgu untuk orang kata pecutan terakhir lah, kerana peperiksaan akan berlangsung pada 18 hari bulan kan, hari Khamis minggu depan. InsyaAllah kita harapkan apa yang kita bincang pada malam ini sangat bermanfaat dan dapat membantu kamulah untuk menjawab dengan baik semasa SPM nanti. Okey, teruskan. Okey, bukan ini Ron. Sebenarnya kita nak tengok rubrik ke tengok dulu ni. Tak apalah. Satu lagi slide lain kan? Ini pun boleh juga nak buat. Tak apa. Okey, ingat dulu ni lah, rubrik dulu. Ada Haji ada dua rubrik dululah. Rubrik dulu. Okey, yang ini. Okey, baik. Okey, terus pergi kat tujuan tu. Okey. Jadi pelajar, pada malam ini cikgu sebenarnya kan nak fokuskan kepada soalan esei. Esei ni yang nombor 8, nombor 9, nombor 10 dan juga nombor 11. Sebab esei ini dia ada soalan rubrik yang mana pelajar kena jawab, jawapannya ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Di samping itu juga malam ni kita nak buat ulang kaji pantas tentang tajuk-tajuk dan topik yang popular lah dalam SPM. Sebenarnya tajuk dan topik yang popular ini yang PowerPoint yang
first tadi. Tapi tak apa, kita buat dulu yang rubrik ini. Yang ketiganya, memudahkan pelajar mendapat markah yang tinggi. InsyaAllah kita harapkan Dato' An, pelajar Dato' An dapat markah yang tinggilah untuk geografi ini. Yang keempatnya, berkongsi maklumat, pandangan serta pendapat dengan cikgu. Jadi kalau katalah kamu nak kemukakan soalan, bolehlah bagi tahu pada Cikgu Harun ataupun onkan mic tu dan tanyalah dengan cikgu. Tak perlu tunggu sampai habis. Boleh di mana-mana bahagian, boleh mendelit untuk tanya dengan cikgu. Okey, teruskan. Okey pelajar, ini untuk bagi kamu satu semangat bahawa sebenarnya pelajar untuk lulus geografi ini bukannya susah. Okey, kalau untuk markah minima SAPS kan standardnya markahnya 40%, itu kamu akan dapat E, dia punya grade. Tetapi kan pelajar, sebenarnya untuk SPM yang sebenar, markah serendah 30% pun kamu dah boleh dapat grade E. Jadi bukannya susah sangat untuk dapat grade E. Tapi cikgu tak naklah pelajar Dato' On ni dapat E. Kan? Kita kalau boleh nak dapat markah yang tinggi. Contohnya A ke, A plus ke, A tolak ke. Jadi kalau untuk A tolak, markahnya sekurang-kurangnya dapat 63% dapat A tolak. Habis tu cikgu kalau A 70 dah boleh dapat A plus, A tambah. Jadi bukannya susah pelajar untuk lulus kerana markah standard untuk sekolah ataupun grade SAPS dia tak sama dengan markah standard SPM. Yang penting nanti masa dapat kertas soalan tu kamu kena jawab, kamu kena tulis, kamu tak boleh biarkan skrip itu kosong. Itu paling penting. InsyaAllah nanti pemeriksa itu akan bantu kamu untuk bagi markah. Tapi kalau kamu tak tulis, biarkan skrip itu kosong, memang tak boleh buat apalah. Jadi jangan risau. Kamu boleh lulus insya-Allah. Sebab markahnya sangat rendah. Okey, teruskan. Okey, ini sebenarnya perbualan cikgu dengan kawan cikgu. Kan dia duduk Terengganu tau. Dia pun penanda SPM. Dia tanda, ini cerita keputusan tahun lepas 2019. Dia katakan, aku rasakan result tinggi tu sebab grade rendah. Macam soalan susah tapi banyak sekolah 100%. Tengok, dia sendiri pun pelik. Kamu tahu tak pelajar Dato' On tahun lepas tau, masa cikgu jagalah pelajar SMK pengurusan kan. Kertas satu tu lepas budak tu keluar, semua muka gembira, happy. Dia kata cikgu senang lah, cikgu objektif. Wah, cikgu pun seronok lah kan. Okey, masuk pukul 2, kertas paper 2 kan. Habis dia pukul 4 tu, kan, cikgu tunggu dekat bawah. Semua pelajar perusahaan, dia lari ikut tangga lain. Dia tak nak jumpa dengan cikgu. Adalah beberapa orang yang ikut tangga depan. Kenapa dia orang lari, cikgu tanya. Dia kata, cikgu susah kertas 2, cikgu tak boleh jawab. Dia kata, aduh, cikgu dengar tepuk dahi cikgu. Dia kata susah. Tapi malam tu kan, baru mereka mesej dekat WhatsApp. Dia kata, cikgu minta maaf cikgu. Kami malu nak jumpa dengan cikgu. Kami tak boleh jawab cikgu. Susah sangat kertas 2. Cikgu kata, tak apalah apa nak buat kan. Yang penting kamu dah cuba. Jadi tunggu. Bila result keluar, cikgu terkejut. Kerana pengurusan calonnya 72 orang. Yang dapat A, 35 orang. Separuh tau. Ada kelas yang kelima tu ambil job, dia dapat A+. Dia pun terkejut. Cikgu dapat A+, cikgu. Saya rasa macam tak boleh jawab. Jadi pelajar, apa maksudnya tu? Maksudnya pelajar, pada masa itu grade itu diturunkan. Mungkin 20 pun dapat E. Mungkin 60 dapat A. Kita tak tahu tau, jadi kamu jangan patah semangat bila tengok soalan susah, kamu tak boleh jawab. Kamu tak nak jawab. Jangan. Kamu tulis je apa yang kamu tahu. Nanti bila susah, grade tu akan turun. Ini untuk motivasi tau. Kerana pelajar perusahaan sama standard, sama level dengan pelajar Dato' On. Dato' On, perusahaan, Datuk Sulaiman sama. Sebab kebanyakan yang ambil ni pelajar Melayu kan. Memanglah Dato' On dengan perusahaan semuanya Melayu kan kebanyakannya. Okey, teruskan. Okey, ini fokus kita
bahagian B tu, esei 8, 9, 10, 11. Cikgu tak sentuh peta dengan struktur tu. Itu soalan tu kamu boleh jawab tu insya-Allah. Esei yang payah ni. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Okey, isu soalan berbentuk rubrik. Okey, kita teruskan. Okey, apakah yang dimasukkan dengan rubrik? Okey, apa itu rubrik? Okey pelajar, kamu kena ingat ni. Okey, rubrik ini dia soalan yang mempunyai 6 markah. Jadi apabila kamu jumpa soalan rubrik ini, kamu kena bagi jawapan ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. 3 kombinasi jawapan. Fakta, huraian dan contoh. Apabila kamu nak jawab soalan rubrik, kamu mesti olah ayat kamu itu dengan jelas dan menarik. Cuba pelajar, rubrik ini kelebihan dia tidak mempunyai skema yang tetap. Maknanya pada pemeriksa, dia tidak ada skema yang khusus untuk soalan rubrik itu. Maksudnya bila kamu jawab, kalau jawapan kamu itu logik dan relevan, kamu boleh dapat markah. Itulah kelebihan rubrik. Cumanya apa yang kata kelemahannya atau susahnya, kamu kena bagi jawapan ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Ini yang pelajar lemah ketika nak nak mengarang jawapan ataupun nak menulis jawapan. Okey, jadi rubrik itu soalannya ada 6 markah. Kemudian kamu kena bagi jawapan ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey, teruskan. Okey pelajar, rubrik ini sebenarnya bermula pada tahun 2018. Kita tengok contoh soalan rubrik. Okey, lagi. Okey, tu tengok cikgu dah keluarkan kata kunci soalan esei tu. Nombor 8, nombor 9, nombor 10 dan juga nombor 11. Okey. Yang cikgu merahkan itu rubrik. Nombor 8D, rubrik. Kamu kena bagi fakta, bagi huraian, bagi contoh. Okey, kemudian kamu tengok pula soalan nombor 9C, huraikan, rubrik. Kena bagi fakta, kena bagi huraian, kena bagi contoh. Dan soalan nombor 10D, huraikan, rubrik, fakta, huraian, contoh. Akan ada yang tanya dengan cikgu, Cikgu Muhammad, kenapa nombor 10C, huraikan, kena bagi fakta, kena bagi huraian, kena bagi contoh, tak ada rubrik. Cikgu Muhammad, kenapa nombor 11C, huraikan, fakta, huraian, contoh, 6 markah. Kenapa tak ada rubrik? Maknanya pelajar, pada tahun 2018 ini, lembaga peperiksaan dia hanya minta calon jawab nombor 8D, 9C, 10D bagi jawapan rubrik. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Maknanya kalau kamu bagi soalan nombor 10C dengan 11C, kamu bagi fakta semua pun tak apa. Maknanya kalau kamu bagi jawapan itu fakta je, tak ada huraian, tak ada contoh, kamu bagi 6 fakta, kamu tetap dapat markah penuh. Jadi untunglah pelajar pada calon pada tahun 2018. Sebab rubriknya ada 3 je. Yang lain tu tak payah buat jawapan rubrik. Bagi fakta je dapat markah penuh. Okey, kita tengok pula 2019. Okey, teruskan. Okey. Di 18 ada 3 kan? 3 rubrik. Okey, kita tengok pula 2019. Ada berapa rubrik? Tak gerak Arun ni? Aku tutup mic pula. Tak apa. Okey, ni 18 lagi. Ini 18 je. Ada soalan tadi Haji kata yang soalan rubrik ni perlu bagi fakta, huraian, contoh. Betul. Jadi contohnya kalau soalan 10C ni ada 10C dan D, ada 2. Ya. Jadi macam mana kita nak kenal pasti itu adalah rubrik? Okey. Sebenarnya soalan itu advance. Belum sampai lagi nak jawab.
Nanti dia belum akan lagi. dia ke depan lagi nanti. Ini Okey, cuma okey, kita nak okey. ini kita nak kenal pasti dulu di mana kedudukan dia bagi soalan tu. Nanti Okey, aku okey. terangkan lepas tu. Okey, 2019 pula. Tak apa, teruskan lagi. Okey. Tengok pelajar, nampak tak? Tahun lepas kan 2019 lembaga peperiksaan dia dah tambah lagi. Tadi kamu tengok kan 2018 ada 3 rubrik. Kamu tengok 2019 dia letak dekat 8D rubrik, 9A rubrik, 10B rubrik, 11C rubrik, 11B dan 11C. Maknanya 2018 ada 3 rubrik. 2019 ada 6 rubrik. Dia bertambah sekali ganda. Jadi sekarang ni baru cikgu nak jawab apa ni soalan cikgu Harun tadi. Macam mana nak kenal pasti rubrik? Okey. Untuk menyelamatkan keadaan ataupun nak menyelamatkan diri kamu untuk 2020 ini, senang je cikgu Harun. Kita tengok je dekat markah itu 6, kan? 6 markah itu, terus anggap dia rubrik. Sebabnya sekarang ni kita tak tahu tau. Rubrik itu dia dah tak lagi menggunakan kata kunci soalan. Jangan peduli lagi kata kunci mengapakah, huraikan, terangkan. Kamu tengok pada jumlah markah. Kalau markah itu 6, pelajar, markah itu 6, anggaplah dia soalan rubrik. Jadi bila kamu nampak markah itu 6, kamu wajib bagi jawapan ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Dan ingat, jawapan mesti ditulis dalam bentuk esei. Macam buat karangan tu. Jangan buat jawapan dalam bentuk point. Jangan buat jawapan dalam bentuk dash ataupun A, B, C, tak mau. Esei mesti bagi jawapan dalam bentuk karangan ataupun perenggan. Jangan buat dash. Jadi apabila kamu nak jawab soalan esei ini, cikgu cadangkan, tengok kepada markah yang dicatatkan dengan 6 markah tu. 6 markah je anggap dia rubrik. Kalau 4 markah tak payah. 4 markah tu boleh bagi jawapan fakta je pun tak apa. Sebabnya kita dah tak tahu lagi dah rubrik tu yang mana. Sebab tadi 2018 ada 3, 19 ada 6, 20 kita tak tahu. Mungkin dia tambah lagi. Dia tak mungkin kurang pelajar. Sebab makin lama dia makin kebat. Jadi menjawab tadi kepada soalan Cikgu Harun, macam mana nak kenal pasti soalan itu rubrik, sebab kata kuncinya sama je, kita tengok markah. Jadi kan pelajar, untuk esei, kombinasi markah dia mesti 4466 ataupun 6644 ataupun 4646. Dia tak boleh 5555, tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti 4466. Kecuali satu soalan yang kena lukis graf. Bila graf dia akan jadi 8. So lagi 2 tu 66. Jadi kan cikgu rasalah tahun ini, kalau 2018 tu ada 3 rubrik, 2019 ada 6 rubrik, cikgu jamin tahun ini kan mesti paling tidak ada 2, 4, 6, 8 rubrik. Dia akan tambah lagi. Senang cakap kan, dekat setiap pecahan soalan nombor 8, 2 soalan rubrik, 9 2 rubrik, 10 2 rubrik, 11 2 rubrik. Jadi kamu jangan ambil langkah apa orang kata meneka mana rubrik. Jangan. Kamu nampak je soalan itu 6 markah, terus bagi jawapan ada fakta, ada huraian, ada contoh dan tulis dalam bentuk esei. Tulis dalam bentuk karangan. Jelas tak Cikgu Harun untuk nak kenal pasti rubrik itu? Jelas. Ini yang cikgu tanya Cikgu Harun nak buat apa bukan dia tanya pelajar pelajar lah. Macam mana pelajar? Kamu dah faham tak macam mana nak kenal pasti rubrik itu? Ini boleh respon on mic, awak respon Faham. Ini kan pelajar, kita belum lagi bagus. Kita belum lagi nak bincang apa soalannya. Kita baru bincang cara nak jawab.
Soalan tak tahu. Tapi kalau kita dah faham macam mana nak jawab rubrik, oh kata Cikgu Mamat, untuk esei nampak dia 6 markah, anggap dia rubrik. Bila dia rubrik, aku mesti jawab ada fakta, ada huraian, ada contoh. Macam mana kamu nak olah? Itu nanti kita akan tengok macam mana cara nak jawab rubrik. Okey, teruskan Cikgu Harun. Okey, ni tak payahlah. Teruskan. Okey, sekarang kita nak buat satu latihan. Macam mana kita nak jawab jawapan itu berbentuk rubrik. Okey, contoh soalan dia. Jelaskan kepentingan terumbu karang kepada ekosistem laut dan ekonomi negara. Okey, pelajar. Soalan ini dia tanya kepentingan terumbu karang dan dia fokuskan kepada 2 aspek, iaitu ekosistem laut dan juga ekonomi negara. 6 markah. So, kata Cikgu Mamat, 6 markah, anggap dia rubrik. Okey, kita tengok macam mana cara menjawab. Teruskan. Okey pelajar, ingat pesanan cikgu. Apabila nak jawab soalan rubrik, pastikan kita buat pendahuluan ayat. Ataupun kita panggil pembuka ayat lah. Panggil apa Cikgu Harun Ayat pendahuluan. Ayat pendahuluan. Dia senangkan pelajar, kita ambil balik kata kunci soalan tu. Kan soalan tu tanya kepentingan terumbu karang kepada ekosistem laut dan ekonomi kan. Jadi cikgu salin balik kepala soalan tu. Kamu kena buat macam gitu. Kamu tak boleh jawab pertama, menjadi habitat. Jangan. Kita ambil balik kepala soalan. Biar nampak ayat itu gramatis. Ayat itu nampak sedap ataupun cantik bila baca kan. Jadi caranya, ambil balik kepala soalan. Contohnya tu, kepentingan terumbu karang kepada ekosistem laut dan ekonomi negara ialah, okey, fakta dia menjadi habitat hidupan akuatik. Huraian dia, kawasan pembiakan ikan. Contoh dia Pulau Redang. Ini dia punya fakta, dia punya huraian, dia punya contoh. Okey, kita tengok macam mana kita nak gabungkan dia menjadi satu jawapan yang lengkap. Okey, Cikgu Harun, teruskan. Okey, ini jawapan yang mantap. Okey, cuba tengok kepentingan terumbu karang kepada ekosistem laut dan ekonomi negara ialah itu tadi kepala ayat kan. Menjadi habitat hidupan akuatik. Itu fakta. Seperti ikan dan udang. Kamu nampak tak? Fakta tu cikgu huraikan lagi. Cikgu terangkan lagi. Menjadi habitat hidupan akuatik seperti ikan dan udang. Tengok. Fakta tu cikgu kembangkan lagi. Cikgu bagi contoh seperti ikan dan udang. Okey, titik. Kita sambungkan dengan penanda wacana. Ini kerana kan terumbu karang sangat sesuai menjadi kawasan pembiakan ikan. Okey, itu huraian. Tengok. Huraian tu pun cikgu bagi lagi contoh dia. Kerana terdapatnya plankton, iaitu makanan ikan. Titik. Nampak tak? Ya, setiap fakta, setiap huraian, cikgu terangkan lagi. Kan? Nampak tak? Ayat itu nampak macam menarik lah kan? Okey, titik contohnya. Contohnya di Pulau Redang. Mempunyai terumbu karang yang cantik. Nampak tak pelajar? Macam mana cikgu gabungkan kombinasi jawapan fakta, huraian dengan contoh itu menjadi satu ayat yang lengkap. Kalau beginilah kamu jawab pelajar, confirm dapat 3 markah. Okey, katalah kamu tak mampu. Kamu tak boleh. Cikgu susah lah cikgu nak buat jawapan macam cikgu ni terlampau lengkap sangat. Okey, cuba tengok slide yang seterusnya. Cikgu ringkaskan lagi. Nampak tak tu pelajar? Jawapan yang simple tapi mantap. Macam mana tu? Kita sambung je fakta, huraian dengan contoh. Tak payah huraikan dengan panjang lebar. Okey, contoh jawapan. Kepentingan terumbu karang kepada ekosistem laut dan ekonomi negara ialah, okey, tengok tu. Menjadi habitat hidupan akuatik. Fakta, cuma tambah yang je. Yang sesuai menjadi kawasan pembiakan ikan, huraian, titik, contohnya di Pulau Redang. Pelajar, kalau kamu buat macam gini pun, kalau cikgu lah sebagai pemeriksa, cikgu jumpa jawapan macam gini, cikgu tetap bagi 3 markah. Kenapa?
Sebab jawapan ini walaupun simple tetapi dia lengkap dengan kombinasi fakta, huraian dan contoh. Berbanding dengan jawapan yang pertama tadi kan. Yang pertama tadi cikgu terangkan, menjadi habitat hidupan akuatik seperti ikan dan juga udang, titik. Ini kerana ia sesuai menjadi kawasan pembiakan ikan kerana terdapat banyak plankton. Itu yang pertama tadi kan. Contohnya di Pulau Redang yang mempunyai kawasan terumbu karang yang cantik. Cikgu tambah lagi. Itu nak bagi ayat itu nampak mantap pelajar. Kerana untuk dapat markah dekat rubrik ini, kamu punya isi tu kena dihuraikan dengan baik. Macam mana pelajar? Okey tak satu contoh ini? Dah nampak tak? Macam mana cara kamu nak buat jawapan rubrik ini? Pelajar? Nampak. Boleh tak Khairul Azman okey? Okey. Kalau ada soalan tanya tau. Okey, Baik, kita cikgu. tengok pula jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua. Okey, tengok tu. Nampak tak? Cikgu sambungkan dengan penanda wacana. Selain itu, ataupun seterusnya, boleh itu ikut kamu punya kreativiti lah. Nak bagi sedap ayat tu. Okey, selain itu, terumbu karang juga mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, pemandu pelancong. Okey, ini dia punya pecahan-pecahan jawapan dia. Okay, kita tengok jawapan yang mantap. Selain itu, terumbu karang juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, tengok cikgu titikkan kepada penduduk. Okey, peluang pekerjaan ini, tengok, sambung balik kan. Dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Tengok, huraian itu cikgu sambung lagi. Kerana mereka mempunyai gaji yang tetap. Contohnya ialah, contoh pekerjaan ini ialah menjadi pemandu pelancong. Titik. Dapat 3 markah. Okey, sekejap Cikgu Harun jangan kedepankan lagi. Siapa yang nak cuba jawab jawapan yang simple tapi mantap daripada jawapan ini? Siapa nak cuba? Berdasarkan jawapan ini, dia baca balik. Tapi jawapan yang simple. Siapa nak cuba? Tak ada? Okey, ada siapa-siapa nak cuba? Pelajar boleh cuba. Ini jawapan yang cikgu bagi ni yang mantap. Yang dia ringkaskan tapi tetap ada kombinasi fakta, huraian dan juga contoh. Cikgu nak minta ni, Khairul Azman. Dia rajin tu, kata okey. Khairul Azman jawab. Salah Boleh tak tak apa ni? Azman? Jawapan dah ada tu. Okey. Saya fikir ya. Jawapan depan mata tu. Cuba kamu ringkaskan dia, sambung-sambungkan dia. Boleh? Ataupun kalau ada yang lain dia nak bantu Azman jawab pun boleh. On kan mic tu. Kita kena ada 2 hala baru nampak menarik kan. Tak boleh dengar cikgu cakap je kan. Kamu kena menyampuk juga, kena bagi respon, baru nampak seronok. Tak ada. Khairul, yang lain boleh cuba je. Kita nak belajar ni. Syafika, boleh Syafika? Boleh kot. Tapi kalau salah cuba. cikgu betulkan tau. Ya, tak apa. Selain itu, terumbu karang juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk. Contohnya pekerjaan menjadi pemandu pelancong. Pandai pun. Okey Cikgu Harun, kita tengok jawapan yang simple tu. Tu kan. Selain itu, dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk yang dapat meningkatkan taraf hidup, contohnya menjadi pemandu pelancong. Okey, kalau kamu nak ringkaskan lagi pun tak apa. Tengok cikgu baca. Selain itu, dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang meningkatkan taraf hidup penduduk seperti pemandu pelancong. Nampak tak? Cikgu pendekkan lagi. Pelajar walaupun pendek,
kamu punya jawapan tu tetap tau ada kombinasi fakta, kombinasi huraian dan contoh. Jadi pemeriksa dia kena bagi markah penuh 3. Sebab kamu dah berjaya mencantumkan jawapan itu ada fakta, ada huraian, ada contoh. Tapi cikgu faham bukan senang kan. Pelajar nak buat jawapan ada 3 kombinasi tu, cikgu tahu. Tapi kamu kena usaha. Kamu kena cuba. Cikgu apa ni? Cikgu alamak siapa Ron? Cikgu Ron? Cikgu Hanida. Bukan. Hanida, Cikgu Hanida. Cikgu Hanida ada belikan kamu buku dengan cikgu kan, buku yang warna kuning tu. Sebenarnya pelajar, buku warna kuning tu kan ada 3 buku kan, buku objektif, buku esei dengan buku nota. Buku nota tu pelajar dah lengkap dah jawapannya. Cikgu dah buat jawapan ada fakta, ada huraian, ada contoh, bergantung kepada soalan. Jadi sekarang ni kamu kena ulang kajilah tajuk-tajuk yang popular. Dan tajuk itu kita akan bincangkan PowerPoint yang kedua nanti. Pastikan depan kamu ada buku esei tu. Nanti kamu bulatkan nombor-nombor soalan yang kamu kena bagi fokus lah. Okey, teruskan jawapan yang ketiga. Ini cikgu ingat, cikgu nak minta tolong lah seorang pelajar. Dia sambungkan menjadikan jawapan yang mantap. Kejap nak tengok dekat apa ni, chat ni kejap. Okey, cikgu kalau tiada contoh maka jadi dua markah. Huraian campur isi je ke? Okey, kalau tak ada contoh, kamu takkan dapat markah lebih daripada 3. Kamu bagi jawapan kamu banyak sampai 1000 jawapan pun tapi semuanya fakta je, semuanya huraian, tak ada contoh, akan hanya dapat 2 markah je. Ya cikgu, time exam pula terlupa contoh tempat untuk dijadikan jawapan macam mana Kena bagi contoh. Cikgu saya nak tanya, soalan itu minta 2 aspek kan? Kalau kita buat jawapan tu asing-asing boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, siapa volunteer nak cuba gabungkan jawapan yang ketiga ni? Cepat. Ada tak yang nak gabungkan jawapan tu? Cepat. Aisyah. Aisyah cuba jawab. Boleh kita jawab. Dua kan? Bukan. Jawapan dah ada tu. Tak boleh nak gabungkan. Cepat. Okey, tolong jawab seorang. Okey, saya jawab. Okey Azman, bagus. Seterusnya terumbu karang juga memberi perlindungan di pesisir pantai bagi mengurangkan laju ombak. Contohnya kejadian hakisan pantai atau tanah. Contohnya dapat mengurangkan kejadian hakisan pantai. Okeylah tu. Nanti kena biasakan lagi kan untuk tulis dengan lebih baik. Okey, tak apa. Kita tengok jawapan dia. Tu. Seterusnya, terumbu karang juga dapat melindungi kawasan pesisir pantai. Ini kerana terumbu karang dapat mengurangkan laju ombak yang datang ke kawasan pantai semasa angin bertiup kencang. Contohnya terumbu karang dapat menghalang berlakunya kejadian hakisan pantai ataupun hakisan tanah. Okey, cuba tengok jawapan yang simple tapi lengkap. Okey. Seterusnya, terumbu karang dapat melindungi kawasan pesisir pantai kerana ia mengurangkan laju ombak yang datang ke kawasan pantai. Contohnya dapat menghalang berlakunya kejadian hakisan pantai. Contoh tu. Jadi ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Jadi pelajar, ini satu contoh soalan yang kamu kena jawab, jawapannya ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Cikgu memang sangat faham lah. Bukan senang kan nak membina
jawapan yang ada fakta yang lengkap, huraian yang menarik, contoh yang betul. Tapi pelajar, kamu tak ada pilihan. Kalau kamu nak dapat A, kamu kena skor dekat esei, dekat rubrik. Jadi memang kena cuba jawab. Okey. Teruskan. Okey, teruskan lagi kata-kata seorang sifu geografi. Okey, pelajar. Cikgu ada chat dekat Telegram kan dengan kawan cikgu. Dia pun pemeriksa kertas soalan geografi juga. Cikgu pun tanya pendapat dia. Pada pendapat kau rubrik ni macam mana jadi cikgu copy paste apa yang dia type dekat rubrik tu, dekat rubrik pula. Dekat Telegram tu, cikgu masuk ke dalam cikgu punya slide. Apa dia jawab? Dia kata, rubrik ni, pelajar fokus rubrik ni kalau nak dapat full mark, maka penuh kan? Kena buat ayat lengkap dengan kata hubung atau kata kerja. Senang cerita, senang cerita ini bahasa type Senang cerita macam buat karangan. Cikgu Harun, cikgu bahasa Melayu kan. Dia boleh ajar kamu jawab rubrik dalam bentuk karangan, bentuk esei, bentuk rumusan. Macam buat karangan rumusan tu kan. Sementara itu kerana menyebabkan malah seterusnya, ini dia punya orang kata penanda-penanda wacana yang boleh kamu gunakan untuk menyambungkan ayat. Jadi kan pelajar, apabila jawapan kamu itu ada penanda wacana, gaya bahasa yang menarik, walaupun tak ada markah tau untuk gaya bahasa, dia kira isi je. Tapi emosi, emosi pemeriksa itu dibuai-buai bila ayat yang dia baca itu sedap. Dibaca best kan. So dia akan cubalah tolong kamu bagi markah, dapatkan markah. Yang penting apa? Fakta yang kamu tulis itu kamu huraikan dengan baik. Baru dapat markah tinggi. Okey, teruskan. Okey, pelajar. Ini kesimpulan untuk rubrik. Tolong fokuskan. Tolong fokus Jadi pelajar, cikgu ulang balik. Rubrik ini berada di soalan esei yang membawa 6 markah. Ingat tu. 4 markah, kamu jangan risau. Kamu jawab macam biasa. Kalau kamu tak mampu nak bagi fakta dengan huraian, bagi fakta pun tak apa. Tetap dapat markah penuh. Kenapa? Kerana 4 markah tak mungkin jadi rubrik. Sebab 4 markah dia hanya perlu bagi fakta dengan huraian je. Contoh tak payah. Bila tak ada contoh, soalan itu akan jadi soalan biasa. Faham tak pelajar? Jadi dekat rubrik tadi kan, dekat rubrik pula. Dekat esei tadi kan cikgu dah cakap kan, soalan 6 markah, setiap nombor itu akan ada 2 soalan. 6, 6, 4, 4. Jadi yang 4, 4 itu kamu boleh bagi jawapan fakta je pun tak apa. Tapi kalau Cikgu Harun, Cikgu Hanidah dah ajar bagi fakta dengan huraian pun boleh, tak ada masalah. Lagi bagus. Ini cikgu cerita kalau kamu tak reti nak buat. Kamu tak tahu nak buat. Cikgu, saya tahu tulis fakta je. Tak apa, tulis je. Tapi dekat rubrik, kena belajar. Kena usaha. Kena cuba. Buat jawapan itu ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Okey, tengok tu. Soalan esei 4 markah, pelajar boleh beri jawapan dalam bentuk fakta atau huraian. Ataupun bagi fakta je pun tak apa. Kan? Paling penting, jawapan mesti ditulis dalam bentuk esei. Ingat tu, dalam bentuk esei. Okey, setakat tahun 2019, tahun lepas punya soalan rubrik tidak ada di bahagian peta. Pelajar. Soalan rubrik tidak ada di bahagian peta dan juga struktur. Maknanya kamu boleh jawab macam biasa. Cikgu Harun Jadi pelajar dekat peta, dekat struktur tak perlu nak buat ada fakta, ada huraian, ada contoh. Jawab macam biasa pun akan dapat markah penuh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita nak cuba ni satu soalan rubrik ini. Cikgu minta sangat pelajar-pelajar dekat rumah sana, kalau dah
cuba jawab, tulis dekat ruangan chat tu. Nanti cikgu akan tengok jawapan itu. Boleh tak bagi cikgu kerjasama? Okey. Bagaimanakah sumber hutan? Ini soalan dia. Bagaimanakah sumber hutan boleh memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia? Huraikan jawapan anda. Markanya 6. Okey, ini dia punya contoh soalan. Jadi mungkin cikgu boleh buka lah kot 2-3 minit kan untuk kamu fikir dan kamu jawab dekat ruangan chat. Kalau kamu cakap, cikgu tak dapat nak tangkap kamu punya jawapan tu. Kalau kamu tulis dekat chat, cikgu buka, kita boleh bincangkan jawapan itu. Ada tak fakta? Ada tak huraian? Ada tak contoh? Jadi boleh tak 2-3 minit ni pelajar dekat rumah fikirkan apa jawapan soalan ini. Cikgu ada jawapannya lepas ni, tapi tak naklah cikgu nak minta kamu tolong bagi jawapan. Okey, kita buka dulu 3 minit untuk kamu tulis jawapan. Boleh? Tulis dekat chat tu terus. Nanti kita buka tengok baca. Maknanya untuk soalan ni bagi sebahagian satu fakta, satu huraian, satu contoh. Macam satu perenggan je lah dia kena jawab sekarang Ya. Dia nak testing dulu. Satu tak payah untuk 6 markah, untuk 3 markah. Fakta, huraian, contoh. Satu set saja dulu. Okey, cuba belajar, cuba buat Jangan risau, salah betul kita nak belajar malam ni. Okey, jangan fikir pasal salah. Ataupun pelajar untuk bantu kamu buat jawapan dengan baik, cikgu minta dekat rumah tu kamu ambil dulu soalan ini. Sebab cikgu nak minta Cikgu Harun pergi ke slide yang seterusnya untuk bantu kamu bagi jawapan dengan baik. Ke diorang dah ada soalan ni, Run? Soalan belum ada. Okey, cikgu minta kamu ambil pen, salin dulu soalan ni. Sebab cikgu nak bantu kamu ke slide yang seterusnya. Di situ ada panduan yang kamu boleh jawab. Gitu. Cepat 1 minit. Salin soalan dulu. Bagaimanakah sumber hutan boleh memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia? Huraikan jawapan anda. Okey, dah? Dah Okey. Kita nak tengok. Inilah sulitnya pelajar. Kamu jangan viralkan dekat Instagram ke Facebook ke. Jangan ini untuk panduan kita je. Boleh juga kamu ambil gambar, tak apa. Tapi untuk kamu je. Jangan disebarkan. Ini sulit. Okey, pelajar. Inilah sebenarnya skema rubrik yang ada pada pemeriksa. Jadi pelajar, laju Khairil jawab Okey, tak apa. Okey, jadi pelajar, dia ada 3 aras tau. Aras 1, aras 2, aras 3. Kalau kamu jawapan kamu ada fakta saja, kamu bagi fakta tu sampai 1 juta. 1 juta fakta, nak kata banyaknya. Kamu takkan dapat 3 markah. Takkan pergi aras 2. Sebab kalau fakta tak ada contoh, dia akan jadi aras 1. Maknanya markah kamu bagi 10 fakta pun dapat 2 je. Kesian kan? Okey, kalau kamu boleh bagi fakta, boleh bagi huraian. Kan? Dan boleh bagi 1 contoh. Kamu akan naik pergi ke aras 2. 3 hingga 4 markah. Kadang-kadang kan pelajar, kalau kata kamu dah mula dapat bagi contoh, dia akan naik aras 2 tau. Kalau kamu boleh bagi 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, terus akan naik pergi kepada markah ke-5 atau markah ke-6. Okey, Cikgu Harun dengan Cikgu Harun. Okey. Ini yang cikgu nak bantu kamu. Jadi ini skema untuk soalan tadi. Tapi cikgu hanya bagi fakta saja. Itu ada 2, 4, 6, 8, 10 fakta. Tu siapa yang sembang tu? Cikgu Harun
Bising tu, gangguan tu kepada apa ni, penceramah ni. Maaf. Ada masalah teknikal Ji. Sorry Ji. Oh. Okey. Jadi pelajar, soalan yang cikgu paparkan itu, dia dah ada skemanya. Cikgu bagi ada 10 skema. Jadi kan pelajar, dengan menggunakan skema yang cikgu bagi dekat depan paparan ni, kamu gabungkan dengan huraian dengan contoh. Okey, kita tengok ada satu jawapan tadi kan dekat chat tadi ni. Okey. Kata Muhammad Khairi bin Rasul. Sedap nama dia. Sumber hutan, boleh, sekejap pelajar. Okey, sumber hutan boleh memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Okey, bagus. Dia dah faham cikgu cakap tadi. Dia dah buat kepala ayat. Walaupun tak ada markah, tapi tak apa, bagus. Yang itu dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, bagus. Fakta. Itu fakta. Bagi meningkatkan taraf hidup. Alamak, ini pun fakta juga. Okey, dah 2 fakta. Sebagai contoh, pekerja ranger hutan. Okey, ranger hutan ini adalah contoh. Jadi Khairi bagi jawapan 2 fakta, 1 huraian. Maka cikgu bagi Khairi markahnya 2 sahaja. 2 markah untuk ini. Tapi tak apa. Mungkin nanti Khairi akan sambung lagi kan dengan jawapan yang lain. Nanti markahnya akan up lagi. Sampai dapat 6 markah. Okey, bagus. Okey, teruskan. Pelajar lain pula. Okey. PowerPoint ni biar kat situ jangan alihkan dulu. Sebab nak bagi pelajar membina jawapan berdasarkan fakta itu. Okey. Jadi jawapan untuk sumber pendapatan, peluang pekerjaan dah ada yang ambil. Kan? Meningkatkan taraf hidup pun dah ada yang ambil. Tapi tak apa, boleh ulang balik sebab jawapan Khairi dia tidak ada contoh. Tak ada huraian. Contoh ada. Kalau Khairi nak sambung lagi, boleh Khairi. Nanti cikgu bincangkan lagi jawapan tu. Kita top up balik markah yang ada tu. Mungkin kamu nak buat jawapan yang kedua pun boleh Khairi. Okey, teruskan yang lain. Bagi jawapan. Cikgu tunggu kat sini. Okey, yang lain cuba boleh jawab. Mana dia? Okey, itu je ada jawapan. Okey, sekejap Okey. Apan Nazran. Okey. Sumber hutan boleh memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia kerana ia membekalkan bahan mentah. Okey. F2. Bahan mentah. Fakta seperti kayu balak. Okey, kayu balak cikgu pergi kepada contoh untuk aktiviti membuat perabot. Perabot pun kita anggap dia contoh. Apan jawab membekalkan bahan mentah, fakta. Seperti kayu balak, contoh untuk industri buat perabot. Perabot ni pun sebenarnya, okey, boleh. Boleh, cikgu pergi kepada S4. Okey, jadi Apan cikgu bagi 3 markah. Dia dah bagi fakta, ada huraian, ada contoh. Jadi kan pelajar, kita anggaplah jawapan Apan dengan jawapan Khairi ni satu calon punya jawapan. Satu calon punya jawapan. Kalau macam inilah jawapannya, yang 2 orang ini, kan, Apan dengan Khairi ni, cikgu boleh bagi 5 markah kat situ. 5 markah Okey, Nazmi pula. Antara manfaat sumber hutan kepada pembangunan ekonomi negara ialah dapat meningkatkan pendapatan negara. Okey, fakta. Hal ini kerana terdapat banyak sumber hutan yang dieksport ke luar negara. Okey, ekspor. Huraian untuk memenuhi permintaan penduduk.
contohnya ekspor ke Indonesia dan Singapura. Ui, bagus jawapan ni. Ini kan kalau Nazmi ni dia jawab, dia tak tengok buku kan, dia type ikut kepala dia, kepala otak dia kan. Maksudnya dia fikirlah. Memang cikgu respect ni. Nazmi? Nazmi? Boleh tak on kamera? Oh, dah hilang orangnya. Masuk Nazmi, on mic. Okey Nazmi. Jawapan tu buat sendiri Buat sendiri Okey, tak apa. Terima kasih Nazmi. Okey, good. Teruskan. Kalau macam tu lah kamu jawab Nazmi, memang cemerlang lah insyaAllah. Okey. Kita tengok pula jawapan Puteri Balqis. Bukan. Okey, Syazah. Sumber hutan boleh memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia, iaitu dapat dijadikan kawasan ekopelancongan. Ui, ini jawapan ni kalau tulis sendiri ni mantap ni. Tapi cikgu tengok macam jawapan cikgu je ni. Ke dia buat sendiri ni. Syazah, ekopelancongan fakta yang mempunyai kepelbagaian spesies flora dan fauna huraian seperti orang hutan. Contoh, 3 markah ni. Maknanya kalau kamu ni memang betul buat sendiri, cikgu rasakan tak ada masalah ni rubrik ni. Kalau tengok gaya kamu menjawab ni. Harun? Cikgu Harun? Dah hilang. Ke cikgu yang punya, ada? Lan, kau ada Lan? Cikgu Harun keluar kejap. Oi, kau kat Harun ni? Tak rumah aku. Oh, dia pergi tempat kau. Okey, tak apa. Okay, on. Okey, pelajar Kita teruskan lagi Okey, Puteri Balqis punya jawapan Okey, Puteri Balqis. Sumber hutan dapat memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi negara, iaitu terdapat sumber perubatan tradisional. Okey, bagus, fakta. Ini kerana di hutan terdapat pelbagai tumbuhan tradisional. Sepatutnya Puteri dia tulis kat sini, ini kerana tumbuhan tersebut merupakan herba. Herba baru jadi huraian. Sebagai contoh, tongkat ali. Okey, dia bagi contoh banyak Kacik Fatimah, misal kucing. Betul lah tu. Tapi kan Puteri, dia kalau contohkan Puteri, dia kira satu je Puteri. Kalau bagi 3 kan dia anggap ulang. Jadi kalau tongkat ali tu contoh, Kacik Fatimah tu contoh, misal kucing pun contoh, dia kira satu. Jadi Puteri Balqis cikgu bagi dekat sini markahnya 2 lah. Sebab dia tak ada huraian. Okey. BR. Sumber hutan boleh memberikan manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia kerana dapat mewujudkan pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan okey, diterimalah tu. Wujudkan pekerjaan. Seperti bekerja sebagai pembalap atau pemandu lori. Okey, dah dapat situ satu fakta, satu contoh. Melalui pekerjaan ini dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Okey, itu fakta. Melalui jualan seperti sumber rotan. Contoh. Wah. Kalau tengok kan. Jawapan apa ni? Zarah ni. Bukan Zarah. Zarah lah. Kan? Dia ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh ni. Bukan Zarah. Tu saya buat. Kenapa tu Zarah? Okey, BR kejap. BR tu siapa? BR tu siapa? Nabila. Nabila. Ya, Nabila Rahim. Okey, Nabila Okey, jawapan Nabila ni kan cikgu baca, ini memang jawapan dia bukan tengok buku ni sebab ayat dia tonggang langgang. Tapi tonggang langgang dia lengkap tau.
Dia lengkap. Okey. Jadi jawapan Nabila tadi kan mewujudkan pekerjaan. Okey, itu fakta. Sebagai pembalap, pemandu lori, itu contoh. Okey, satu fakta, satu contoh. Melalui pekerjaan ini dapat meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan taraf hidup. Tak apalah. Kita anggaplah itu meningkatkan taraf hidup. Okey, itu dah fakta lagi. Dapat mengurangkan pengangguran. Okey, itu huraian. Jadi kan jawapan Nabila ni satu perenggan ni cikgu bagi 4 markah kat sini tau Nabila untuk kamu. Cuma Nabila dia kena baiki sikit lah. Dari segi dia punya tata bahasa tu Tapi tak apa Nabila. Ini bukan bahasa Melayu kan. Kena gramatis. Dia tak tolak markah. Selagi pemeriksa boleh faham, dia akan bagi markah. Okey, tahniah Nabila. Okey, Zara pula. Sumber hutan boleh memberikan manfaat, okey, bla bla bla, dapat meningkatkan taraf hidup. Okey, fakta melalui jualan sumber hutan. Okey, huraian, contohnya rotan. Okey, dapat 3 markah Zara, lengkap dengan fakta, huraian dan contoh. Balkis, dapat meningkatkan taraf hidup, fakta dari sudut penyediaan infrastruktur kepada penduduk. Contohnya pembangunan. Dia pun dah jawab. Macam lari tajuk je cikgu ke memang salah? Memang salah lah tu Balkis. Balkis cikgu bagi 1 markah je. Fakta. Tapi itu fakta tu kamu cari dekat cikgu punya jawapan ni. Okey. Katanya contoh tak dapat beri. Okey. Nur Aimi, aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Okey. Jawapan kamu ni tak termasuk dalam cikgu punya fakta. Tetapi cikgu rasa macam logik. Memang orang gunakan hutan untuk menjalankan penyelidikan. Okey, 1 markah. Okey, Alia Nadia. Okey, pelajar jangan lagi tulis Nanti korang tak habis-habis kan kita punya kelas ni. Antara manfaat sumber hutan kepada pembangunan bla 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 meningkatkan pendapatan negara. Okey, fakta. Melalui sektor pelancongan. Okey, fakta lagi, 2 fakta. Mempunyai spesies flora. Okey, huraian. Contohnya seperti di negeri Sabah. Contoh ni tak betul tu pelajar. Dan Alia contohnya kena bagi tahulah apa spesies flora tu. Orchid. Fauna tu apa? Binatang kan. Orang hutan. Tapi Alia sebut negeri Sabah. So tak kenalah. Jadi jawapan Alia ini dia hanya ada 1 fakta, kemudian okey, dua fakta, 1 huraian. So cikgu bagi 2 markah je. 2 markah saja. Okey, cukup dulu. Secara keseluruhannya cikgu nampak sebenarnya kamu boleh menjawab. Jawapan itu ada fakta, huraian dan juga contoh. Okey Cikgu Harun, kita tengok satu contoh jawapan Cikgu Harun. Pelajar. Kamu nampak tak ini satu contoh jawapan calon kan? Dia kata apa? Kepentingan sumber hutan ini ialah dapat meningkatkan lagi sumber pendapatan negara. Tengok dia bagi fakta. Selain itu, sumber hutan dapat membekalkan ubat tradisional. Fakta lagi. Di samping menjadi kawasan eko pelancongan. Fakta lagi. Yang menarik untuk dikunjungi oleh pelancong. Seterusnya, kawasan tanah tinggi di dalam hutan boleh menjadi kawasan tadahan air hujan. Fakta lagi. Membekalkan sumber air bersih. Baru ada huraian. Okey, sumber hutan ini juga dapat menyediakan peluang pekerjaan. Fakta lagi. Yang dapat meningkatkan taraf hidup. Fakta lagi. Tengok pelajar. Bila cikgu keluarkan dia punya jawapan, pelajar ini dia bagi 6 fakta, 1 huraian. Kalaulah pelajar, soalan ini bukan rubrik, calon ini dapat 7 markah dah pelajar. Tetapi bila dia rubrik, kan dia hanya bagi fakta dan huraian tanpa contoh, pelajar ini hanya dapat 2 markah arah 1. Tengok, tulis punya panjang tapi dapat 2 je. Sebab tak ada contoh. Okey Cikgu Harun, teruskan. Haji. Ya. Haji nampak dahi je lah, nak nampak muka boleh tak? Baru ada semangat sikit. Tak apalah.
Nanti sekarang apa aku ni bercakap kadang matanya pejam, matanya terbuka. Itu Yang kau penting muka. pelajar dapat dengar soalan cikgu dengan jelas kan. Okey, aras 2. Tak ada folder. Kepentingan sumber hutan ini ialah tu nampak. Okey, kepentingan sumber hutan ini ialah dapat menyediakan peluang pekerjaan. Okey, itu fakta iaitu dengan menjual hasil sumber hutan. Okey, huraian seperti madu lebah. Tengok pelajar. Calon kedua ini dia dapat bagi jawapan satu set, ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Okey, sambung lagi. Selain itu dapat menyumbang kepada sumber pendapatan negara melalui hasil ekspor. Okey, fakta dengan huraian. Okey, keadaan ini dapat meningkatkan ekonomi negara. Okey, umum tak ada markah. Yang akan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Fakta. Penduduk kampung yang tidak mempunyai pekerjaan. Okey, NA. Salah Okey, hutan ini menjadi kawasan ekopelancongan. Fakta kerana terdapat pelbagai spesies flora, huraian dan fauna awarded. Itu maknanya ulang balik. Jadi pelajar, bila cikgu keluarkan dia punya jawapan, dapat 4 fakta, 3 huraian, 1 contoh. Jadi pelajar, calon ini, kalau soalan ini bukan rubrik, dia dapat 8 markah tau. 4 campur 3 campur 1. Tetapi apabila dia hanya bagi 1 contoh sahaja, dia tak dapat aras 3, 5 atau 6. Dia hanya mampu dapat aras 2, 4 markah. Kenapa? Kerana contoh dia kurang. Walaupun fakta, huraiannya okey. Sebab dia tak ada kombinasi 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Jadi dia kena ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Baru dapat markah penuh 5 atau 6. Okey Cikgu Harun, kita tengok jawapan yang paling mantap. Aras 3. Okey pelajar. Ingat pelajar, tulisan kena jaga jangan macam cakar ayam. Nanti pemerintah tak faham kan. Okey. Kepentingan sumber hutan dapat menyediakan peluang pekerjaan. Fakta. Yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Fakta lagi. Seperti dalam sektor pembalakan, huraian. Okey. Contohnya menjadi ranger untuk mengawal hutan. Tu tengok tu. Dia dah bagi kat situ kan pelajar. Ada 2 fakta, 1 huraian, 1 contoh kan. Dia sambung lagi. Selain itu, hutan membekalkan sumber perubatan. Fakta. Seperti herba semula jadi, huraian. Contohnya Kacik Fatimah. Tengok. Hutan juga menjadi kawasan ekopelancongan. Fakta. Yang menarik pelancong kerana hutan hujan tropika kaya dengan pelbagai spesies flora, huraian dan fauna. Contohnya orang hutan dan pokok rafflesia. Jadi pelajar, kita keluarkan jawapan calon ini, kita dapat 4 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Maka cikgu bagi dia aras 3 markah penuh. Kenapa? Kerana calon ini dah melepasi 2 fakta, 2 huraian dan juga 2 contoh. Jadi kan pelajar, inilah cara untuk kita menjawab soalan esei. Jadi cikgu harapkan semua calon yang ada pada malam ini bersama dengan cikgu, dia dah tahu macam mana nak mengolah isi, mengolah huraian, mengolah contoh untuk buat satu jawapan yang lengkap dan mantap. Okey Cikgu Harun. Rasanya kan PowerPoint yang seterusnya ini mungkin boleh guna untuk kelas yang akan datang lah. Kerana saya nak pergi kepada PowerPoint yang kedua tadi. Okey, tak apa, kita habiskan ni. Kita lalukan je. Ini jawapan yang mantap. Okey, teruskan lagi. Okey, ini skema dia tadi untuk soalan tadi. Lagi. Okey, ini mungkin pelajar boleh buat dengan Cikgu Harun lah nanti. Mungkin kelas terakhir ke ataupun kalau Cikgu Harun tak sempat. Okey, mungkin boleh gunakan latihan ini untuk pelajar jawab. Nanti bincangkan. Okey.
Okey, kita pergi kepada PowerPoint yang kedua tu. Ni kita nak ni untuk kita tengok apakah contoh-contoh soalan yang popular yang kamu boleh fokuskan untuk tempoh 4-5 hari ni lagi kan. Okey pelajar. Okey. Okey, jadi pelajar kita fokuskan kepada soalan peta topo tau. Okey, sebelum cikgu pergi kepada peta topo ataupun kertas 2 ini, cikgu nak ulas sikit untuk soalan kertas 1 ataupun buku objektif. Okey, kamu dah beli cikgu punya buku tu kan? Ada buku nota, ada buku objektif, ada buku esei ataupun cikgu panggil buku kertas 1, buku kertas 2. Okey, macam mana kamu nak skor buku kertas 1 ataupun objektif 40 soalan? Buku yang kamu beli itu untuk kertas 1, cikgu dah buatkan ada 10 ke 11 ke set soalan objektif. Jadi kamu pelajar 11 set itu merupakan soalan-soalan SPM yang ditanya berulang-ulang kali. Maksudnya pelajar, soalan itu dia ulang-ulang tau. Jadi kan kalau kamu nak dapat markah yang tinggi untuk objektif, sekurang-kurangnya 30 markah, kamu boleh buat ulang kaji buku kertas 1 itu. Tengok soalan, baca soalan, tengok jawapan. Jawab, tengok jawapan. Nanti kan akhir ni nanti, kamu akan dapat tengok, Cikgu Muhammad, set 1 soalannya sama dengan set 5. Cikgu Muhammad, soalan nombor 4, set 3, macam sama dengan soalan nombor 7, set 6. Cikgu, soalan set 3 nombor 40, samalah cikgu dengan set 6 nombor 39. Betul. Kalau kamu dah mahir kan, kamu akan dapat tengok bahawa soalan objektif untuk SPM ini, dia ulang-ulang balik. Jadi kan pelajar, kalau kamu dapat buat 11 set itu balik, kan, buat semula lah. Ataupun dah ada jawapan, kamu buat ulang kaji je. Baca soalan, tengok jawapan. Baca, tengok jawapan. Cikgu jamin, kertas 1, kamu boleh dapat 30 markah. Dapat 30 pelajar, kertas 2 dapat, katalah 50 pas 100, jadi 80. 80, cikgu kira 80 bahagi 140, darab 100. Pelajar dapat 57 markah, dah jadi B tambah, B plus. Tengok. Jadi sekarang ni untuk kertas 1 kamu dah ada buku objektif. Jadi kamu hafal je soalan tu. Tengok, baca, jawab. Tengok, baca, jawab. InsyaAllah pelajar tak dapat 30, dapat 25 pun dah cantik. Jangan sampai dapat 24 ke bawah. 24 ke bawah macam nak dapat A susah tu. Okey, teruskan Cikgu Harun. Kita tengok peta topo. Okey pelajar. Peta topo ini pelajar, dia melibatkan, ada soalan yang melibatkan pengiraan. Anggaran markahnya 6 markah. Okey, kita tengok contoh soalannya. Okey pelajar, ini adalah analisis yang cikgu dah buat untuk soalan peta topo. Jadi kan pelajar, kamu dekat rumah sana tu, kamu kena pandai cari RG 6 angka. Kamu kena pandai ukur bearing. Kamu kena pandai ukur jarak. Kamu abaikan luas kawasan tu. Dia tak akan keluar lagi. Fokuskan kepada RG 6 angka, bearing dan juga jarak. Kerana soalan ini sangat popular untuk pengiraan. Dia mesti akan keluar. Kenapa dia mesti akan keluar? Sebab cikgu dah buat analisis tu. Setiap tahun ada. Kan? Dia boleh keluar kombinasi RG 6 angka dengan bearing. Ataupun RG 6 angka dengan jarak. Ataupun bearing dengan jarak. Ataupun dia boleh keluar RG 6 angka boleh, bearing pun boleh, jarak pun boleh. Jadi kamu kena mahirlah untuk ukur soalan yang melibatkan pengiraan ni. Ada 3 soalan. Siapa dah mahir ukur bearing, ukur jarak ataupun cari RG 6 angka, dia umpamanya simpan dalam poket dia 6 markah. Tengok, kamu ni pelajar dah tahu apa soalan nak keluar.
Kan, cumanya kena praktikkan. Dapat peta topo nanti, minta Cikgu Harun sediakan protektor. Kadang-kadang kamu lupa nak bawa kan. Jadi kena belilah kelengkapan protektor tu. Jangka sudut, pembaris, benang, pensel untuk buat pengiraan. Ingat pelajar, 6 markah tu banyak tau. Kadang-kadang kan satu markah je yang menyebabkan kita tak dapat A. Kadang-kadang satu markah juga kita jadi gagal daripada lulus. So sayanglah walaupun satu markah. Okey, teruskan. Okey, ini adalah soalan peta topo tapi yang melibatkan mentafsir peta topo. Markahnya 14. Okey, tengok contoh soalan dia. Okey. Ini yang cikgu ambil daripada cikgu punya buku nota. Okey pelajar, kalau dekat depan kamu ada buku warna kuning itu, kamu tengok muka surat 1 dengan muka surat 2. Di situlah pelajar untuk soalan mentafsir peta. Page 1, page 2. Dekat situ dah ada jawapan untuk semua soalan peta topo. Kalaulah kamu boleh hafal kan 2 muka surat tu pelajar, lepas tu tahu ukur bearing, tahu ukur jarak, kemudian tahu cari RG 6 angka. 20 markah Cikgu Harun dalam tangan tau. Kalau pelajar ni dia boleh hafal dekat buku nota, muka surat 1, muka surat 2. Kalau dekat Cikgu Harun ada buku tu pun boleh tengok kan. Nanti sebabnya Cikgu Harun apa yang saya dah buat pada buku itu kan, saya tengok tau analisis soalan peta topo 2007 tau sampai 2019 tau Cikgu Harun. Berapa tahun tu punya soalan tu? Kira balik 2019 tolak 2007. 12 tahun tau Cikgu Harun punya analisis. Itulah bendanya Cikgu Harun, dia pusing-pusing. Cuma itulah kita risaukan pelajar kita ni, dia tak faham soalan. Padahal dia tahu jawapan. Jadikan pelajar, tadi kan kamu dah belajar soalan rubrik kan. Cikgu Mamat susahnya rubrik Cikgu Mamat. Macam mana nak jawab Okey, tak apa. Itu cuba je jawab. Tapi yang dekat objektif tadi dah pesankan. Buat semula latihan dalam buku kertas 1. Ulang-ulang balik soalan objektif itu. Dapat 30 markah. Cantik. Lepas tu peta topo. Peta topo 20 markah kan. Cikgu dah pesan. 6 markah datang daripada pengiraan. 14 markah datang daripada mentafsir peta. Jawapannya ada di muka surat 1 dengan 2. 20 markah. Dapat 15. Cantik dah. Dah mantap dah tu. Okey, teruskan. Okey, struktur 6 dan 7. 10 markah, 10 markah. Jadi 20. Okey, teruskan. Okey, apa beza warna hitam dengan warna merah? Okey, pelajar. Warna merah itu pelajar, cikgu anggap dia sebagai soalan fenomena alam. Ataupun kita boleh sebut dia soalan tentang alam sekitar. Jadi kan apa yang nak cikgu sampaikan ini, bermula tahun 2011, soalan alam sekitar ni agak popular. Walaupun tahun 2015, Cikgu Harun 15 dengan 17, dia tak keluarkan alam sekitar. Tetapi 18, dua-dua alam sekitar. Gunung berapi, ribut taufan. 2019 pun dia keluar tentang, itu bukan iklim tu, silap pula. Kan? Tapi yang soalan 7 tu betul. Kaitan tsunami dengan letusan gunung berapi. Cikgu pun tak faham lah. Kenapa lembaga peperiksaan ni dia keluarkan 2 kali gunung berapi itu. 18 ada, 19 ada. Sedangkan gunung berapi ni bukan dia dekat Malaysia pun. Kita cuma terima tempias daripada negara Indonesia ataupun Filipina. Sebab kita ni Malaysia terletak di luar lingkaran api Pasifik. Tetapi tak tahulah kenapa
wujudnya benda ini. Tapi kan pelajar, buku teks baru tingkatan 5 ada dibincangkan ribut taufan, gunung berapi dengan tsunami. Maknanya kan pelajar, kita punya plate tektonik yang dekat bawah bumi ni dia dah mula bergerak laju tau. Dah bercantum dah dengan plate dekat Indonesia tu yang kita pun terasa gegaran bila gempa bumi berlaku kan. Itulah mungkin. So tahun ni Cikgu Harun nak teka apa yang keluar pun cikgu pun tak berani. Tapi itulah dalam cikgu punya buku nota tu kan ada banyak kan. Cikgu bincangkan tentang tajuk-tajuk fenomena alam. Ada banjir, ada tanah runtuh, ada jerebu, ada kesan rumah hijau, kan? Ada pemanasan global. Boleh buka balik buku kertas 2 tu kan? Okey, sambung lagi. Okey, jadi kan pelajar, soalan struktur ini, cara kita nak jawabnya macam mana? Okey, teruskan. Kita kena fahamlah. Biasanya kalau soalan struktur ini, soalan pertama dia akan tanya apa nama jenis fenomena itu. Oh, banjir kilat. Oh, tanah runtuh. Oh, hakisan tanah. Oh, ini jerebu. Oh, ini adalah kesan rumah hijau. Oh, ini hujan asid. Kemudian dia akan pergi kepada punca. Punca berlakunya jerebu. Punca berlakunya hujan asid. Jerebu apa? Letusan gunung berapi daripada negara jiran. Contohnya Indonesia. Lagi apa? Pembakaran sampah secara terbuka yang membebaskan debu, asap, habuk ke atmosfera. Menyebabkan berlakunya jerebu. Gitu. Kesannya apa? Kesan jerebu, ia akan menyebabkan jarak penglihatan menjadi terhad kerana dihalang oleh asap ataupun debu, habuk yang berada di atmosfera. Okey, langkah, usaha, cadangan, apa nak buat? Pertamanya, boleh menggunakan kenderaan elektrik. Contohnya LRT komuter yang tidak mencemarkan alam sekitar. Kerana menggunakan tenaga elektrik untuk bergerak. Jadi kamu kena jawab macam gitu. Okey, teruskan. Okey, kita pergi pula kepada soalan esei. Tajuk yang paling popular, tajuk penduduk. Penduduk. Okey, teruskan. Okey, ada 3 jenis penduduk, iaitu penduduk kurang, penduduk lebih dan optimum. Okey, cuba tengok analisis. Pelajar dan juga Cikgu Harun kan. Kita tengok pelajar. Cikgu nampak ataupun kamu tengok kan, 2010 dengan 18 kita tak keluar kan. Tapi yang lain itu kamu tengok. 2007 lebih kurang. 11 kurang. 12 kurang keluar, lebih pun keluar. 13 lebih. 14 kurang, ada migrasi. 15 lebih kurang. 16 lebih. 17 lebih. 18 tak keluar. 19 kurang. Jadi kan Cikgu Harun kita nampak soalan ini lebih dengan kurang je. Betul tak? Jadi kan sebenarnya pelajar dia dah nampak dah. Okey, aku kena buka buku Cikgu Mamat ni, cari dekat mana tajuk yang menceritakan tentang lebih penduduk ataupun kurang penduduk. Mungkin Cikgu Harun boleh buat ulang kaji sekejap kan, untuk kelas tambahan boleh bulatkan nombor-nombor soalan yang ada tentang tajuk penduduk lebih dengan penduduk kurang. Kalau cikgu nak target yang keluarnya kurang, sekali kan Cikgu Harun tak keluar kan, habis budak. Jadi apa yang paling selamat? Paling selamat buat dua-dua. Jadi confirm kamu takkan takkan terlepas soalan apa yang keluar. Lepas tu kan Cikgu Harun macam migrasi tu, macam popular lah Cikgu Harun. Cuba tengok dia punya analisis. 8 dia keluar, 2 tahun tak ada. 11 dia keluar. 12 dia tak ada. 13 tak ada, dia keluar. Tengok, dia selang 2 tahun kan. 15 tak ada, dia keluar pula setahun lepas tu. Lepas tu 17 tak ada, 18 tak ada, 19 tak ada. Jadi kan Cikgu Harun, saya rasa macam berat dia nak keluar Cikgu Harun migrasi ni. Jadi mungkin Cikgu Harun boleh bincangkan migrasi ni
Ada dua tak Cikgu Harun? Migrasi dalaman, migrasi antarabangsa. Jadi Cikgu Harun boleh fokuskan faktor tolak berlakunya migrasi dan faktor tarik berlakunya migrasi. Kalau tolak itu dekat negara dia. Contohnya kenapa penduduk Indonesia datang ke negara kita? Kerana dekat negara dia tu upahnya rendah. Gajinya sikit, so dia datang dekat Malaysia. Keduanya negara dia diancam mungkin masalah kebuluran. So dia pindah ke negara kita. Itu tolak tau. Mungkin juga tolak kerajaan Indonesia sendiri yang menggalakkan penduduk dia berhijrah ke Malaysia. Itu tolak. Okey, bila tarik? Ni yang banyak jawapan ni. Tarik tu apa yang ada dekat Malaysia. Jadi pelajar boleh buka buku nota. Dalam tu dah ada jawapannya semua Cikgu Harun dengan pelajar. Kalau faktor tarik, dekat Malaysia ada banyak peluang pekerjaan. Contohnya dalam sektor perindustrian, kadar upah yang tinggi, dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Kemudian kerajaan Malaysia yang menggalakkan kemasukan pekerja asing dengan menyediakan permit ataupun visa. Kan? Apa lagi faktor tarikan? Okey, penduduk Indonesia ataupun penduduk Bangladesh ke, Nepal ke, Myanmar ke, dapat menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Kerana di Malaysia terdapat banyak universiti-universiti yang menawarkan kursus-kursus yang baik ke, yang bagus ke. Jadi cikgu rasakan Cikgu Harun nak tak nak kan dia kena fokuskan penduduk kurang, penduduk lebih dengan migrasi. Maknanya ambil tiga-tiga. Kalau tak berani, ambil tiga-tiga. Kalau berani, mungkin boleh bincangkan penduduk kurang je kot. Tapi tak beranilah Cikgu Harun. Kan tak keluar kurang, keluar lebih pula. Tanya budak kan. Jadi baik buat dua-dua. Sama sikit. Jadi nanti kelas tambahan, kalau katalah ada lagi 5 hari, 1 hari ambil satu tajuk je. Penduduk dulu, ambil ni dulu. Jadi bincang je lebih kurang. Jangan masuk pula pergi kepada sumber lah, ekonomi ni budak pening. At least dia boleh mantap dekat sini dapat 20 markah kan. Okey, teruskan. Okey. Sumber. Ini pun popular. Kita tengok tajuk sumber. Tengok Cikgu Harun. Okey. Yang warna coklat itu yang saya target keluar tahun ni. Okey, kita tengok sama-sama pelajar dengan Cikgu Harun Okey, 2007 dia keluar petroleum dengan biji timah. Okey, 8 dia keluar tanah dengan air. Cuba kamu tengok 2010 keluar tanah. 11 tak ada. 12 tak ada. 13 tak ada. 14 tak ada. 15 tak ada. 16 tak ada. 17, 18, 19 tak ada Cikgu Harun tanah. Tapi tak tahulah tanah ni penting ke tak penting. Tapi boleh tengok pada buku saya tu, tengok tajuk tanah. Dia ada faktor-faktor yang menggalakkan ataupun jenis-jenis tanah yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Alluvium tanam padi, contohnya dekat dataran Kelantan. Tanah laterite untuk tanam kelapa sawit, contohnya dekat Keluang Johor. Tengok tu jawapan cikgu, ada fakta, uraian dan juga contoh. Cuba tengok air. 2008 dia keluar air. 9 tak ada. 10 tak ada. 11 tak ada. Kan? 12 langsung tak keluar. 13 tak ada. Okey, 14 ada. 15 tak ada. 16 tak ada. 17 tak ada. Tengok lama tak keluar. Tapi kan Cikgu Harun, cuba tengok hutan Cikgu Harun. Tengok tadi hutan Hutan ni memang popular Cikgu Harun. 9 keluar Cikgu Harun. 10 keluar. Kan? Tengok 11 pun keluar. Okey, 13 pun dia keluar. Tengok. Dia macam keluar setiap tahun Tapi dekat 14 tak ada. Okey, 15. Okey, pelajar. 15 ini kalau nak tahu kepelbagaian biologi tu, itu hutan lah tu. Itu hutan lah tu. Cuma dia kebatkan. Jadi keluar lagi 15.
Tengok 16 Cikgu Harun. Dia keluar satu je hutan. 17 tak ada. 18 keluar tapi hutan paya bakau. Cuba tengok 19. Keluar lagi kepelbagaian biologi. Jadi kan tengok tajuk hutan ni, apa ni, 9 keluar 1, 10 keluar dah 2, 11 keluar 3, 13 keluar dah 4, 15 keluar dah 5, 16 keluar lagi dah 6, 17 tak ada, 18 keluar lagi, 19 keluar lagi. Jadi kan pelajar 8 kali dia keluar. 8 kali Cikgu Harun jadi saya pun tak boleh nak cakap apalah. Tajuk hutan ni memang popular betul lah. Cuba tengok tenaga yang warna merah tu. Yang merah tu Cikgu Harun sebenarnya itu nak bagi tahu itu tenaga alternatif. Yang kita cuba bangunkan. Tapi yang paling popular biasa solar lah. Itu yang dia keluar 2 kali tu. Dengan suria sama kan. 19 dia keluar biodiesel. Sebenarnya saya target tenaga biomas tahun ni. Biomas. Sebab Malaysia pun berpotensi tu biomas ni. Kerana kita banyak hampas-hampas tumbuhan. Contohnya hampas sawit, hampas kelapa, hampas tebu. Itu boleh buat tenaga tu. Dengan najis haiwan. Najis lembu, kambing. Itu boleh buat tenaga. Jadi itulah. Cikgu hanya buka minda lah. Buka minda Cikgu Harun dengan pelajar-pelajar untuk bincang sama-sama. Sebab cikgu tak nak bagi tajuk. Kan tak keluar kan kamu cari aku. Oh, penipu Cikgu Mamat tu. Keluar tak keluar pun. Tapi cikgu bagi gambaran. Daripada tajuk-tajuk penting ini, apa yang dah keluar, apa yang sangat popular keluar dan apa yang belum keluar. Jadi mungkin korang boleh bincang lah sendiri kan. Kalau cikgu lah memang cikgu target tahun ni tanah, air, hutan dengan biomas. Ambil 4 tajuk. Selamat sikit ada banyak kan. Okey, cikgu dah boleh tak? Boleh InsyaAllah. Kita sambung lagi. Okey, ekonomi. Ini memang confirm ni. Okey, cuba buka tengok. Okey, pelajar. Confirm pun dia pernah tak keluar sekali kan? 2007. Okey, Cikgu Harun. Yang ini saya macam confident lah Cikgu Harun. Yang warna merah tu Cikgu Harun. Saya target Cikgu Harun. Jadi Cikgu Harun kena fokuskan pertanian, pelancongan dan penternakan. Tapi kan Cikgu Harun, pelancongan itu ada 3 tau. Pelancongan, agro pelancongan, eko pelancongan. Dia lain tau. Okey, cikgu terangkan. Kalau pelancongan ini dia yang umum. Dia boleh jadi agro, dia boleh jadi eko. So kalau keluar pelancongan, beruntunglah kamu sebab kamu boleh belasah je jawab. Dia terima. Tetapi kalau eko pelancongan, dia hanyalah pelancongan yang semula jadi. Natural. Allah jadikan. Contohnya, kamu mandi air terjun. Itu eko pelancongan. Kamu mendaki gunung atau bukit. Itu eko pelancongan. Kamu pergi mandi dekat laut. Pinggir pantai. Itu eko pelancongan. Kamu pergi masuk gua Niah. Itu eko pelancongan. Kalau kamu cakap pergi ke Cameron Highland, itu pun eko pelancongan. Kamu kata pergi melawat Melaka, bandaraya bersejarah, itu bukan eko pelancongan. Itu dipanggil pelancongan itu dipanggil pelancongan budaya dan warisan. Kamu cakap saya pergi menonton Formula 1, itu bukan eko pelancongan. Itu dipanggil pelancongan sukan. Okey, agro pelancongan. Ini adalah contohnya tanam teh dekat Cameron Highland. Pergi tengok ladang teh. Pergi tengok ladang nenah dekat Pontian. Itu agro pelancongan. Pergi tengok kebun buah naga dekat Keluang. Itu eko pelancongan. Itu agro pelancongan. Jadi kan Cikgu Harun, cubalah fokuskan yang warna merah itu. Kerana kalau tengok dia punya analisis dia, 2017, 18, 19 dia tak keluar. Untuk pengetahuan Cikgu Harun, saya target tau. 17 tu pembuatan, sebiji keluar Cikgu Harun. 18, saya memang target keluar pembinaan. Sebiji keluar Cikgu Harun. Saya memang target 19
perikanan keluar, aquaculture keluar, confirm dia keluar. Kenapa saya target perikanan Cikgu Harun? Sebab dia dah keluar last, tengok 2008 Cikgu Harun dia keluar. Lepas tu langsung tak keluar. Sedangkan perikanan ini merupakan punca pendapatan negara kita tau. Sebab kita terletak di atas pentas sunda yang cetek. Ada banyak plankton. So bila banyak plankton, makanan ikan pun akan tertumpu dekat situ. Jadi untuk yang ini rasanya tak perlu ragu-ragu lah. Boleh buat ulang kaji pertanian, pelancongan dan juga penternakan. Jadi Cikgu Harun ada lagi beberapa hari, mungkin satu hari fokus je penduduk dulu. Habis itu besoknya nak buat lagi, sambung pula dengan sumber. Ambil tadi kan biomas, tanah, air, cukup. Esoknya nak buat lagi, ambil pula ekonomi, pertanian ke, pelancongan ke. Kalau boleh Cikgu Harun meletup ni Dato' On ni. Habis sekolah aku perusahaan ni, tak boleh jadi ni. Kan? Tak boleh lawan tauke. Aku rasa macam aku banyak lebih-lebih dekat Dato' On ni. Macam kena bagi tahu Mazlin ni, buat balik untuk perusahaan ni. Okey, teruskan. Ini orang kata soalan markah letak dalam poket Cikgu Harun. Markah letak dalam poket. Okey, teruskan. Lagi. Tengok tu Cikgu Harun. Ada tak yang dash tak keluar? Graf. Tak ada kan? Semua ada isi kan? Jadi Cikgu Harun, saya target keluar Cikgu Harun yang warna merah tu. Graf bar. Kenapa? Cuba tengok 17. Tak keluar. 18. Tak keluar. 19. Tak keluar. 3 tahun Cikgu Harun, tak logik dia pergi keluar garisan lagi. Catapai ada kemungkinan Cikgu Harun. Sebab dia selang-seli. Tapi graf bar dah lama tak keluar. So nak selamat Cikgu Harun, ajarlah pelajar buat graf bar berganda. Berganda ini yang 2, 2, 2. Graf bar sebiji. Tapi terpulanglah. Cikgu rasa biar buat dua-dua. Graf bar dengan graf bar berganda. Kalau Cikgu Harun nak selamat lagi, buat graf bar berganda, graf bar mudah dengan catapai. Lagi selamat. Cumanya itulah. Kalau tak bersemuka ni susah kan nak tunjuk ajar dia buat graf kan. Dia kena tengok dia lakar. Itu pandai-pandai lah Cikgu Harun macam mana nak fikirkan. Sebab ini kira markah free tau. 8 markah ni, markah dalam poket. Sebab memang keluar. Okey, pelajar dah pukul 10. Cikgu pun dah pancit. Hari ni ada 3 kelas. Cikgu dah layan tadi. Pagi, tengah hari, petang, malam. Pensan. Hari Jumaat pun ada 3 kelas dah layan lagi kan. Tapi kerana menyantuni Cikgu Harun kan. Dia pun bersungguh-sungguh pelajar. Kamu sepatutnya bersyukur kerana dapat Cikgu Harun menggantikan Cikgu Harnida. Kalau orang lain dia nak sungguh-sungguh sebab bukan pelajar dia, bukan kelas dia, tetapi tanggungjawab kan sebagai seorang guru. Tengok dia berusaha. Dia cakap dengan cikgu, "Mamat tolonglah aku, bantulah pelajar aku ni." Cikgu pun rasa macam terharu dan rasa macam bukan kesian. Rasa macam wah, baguslah kalau aku tak tolong kan. Cikgu Harun dah bersungguh-sungguh, rasa bersalah pula tak bantu kamu kan. Jadi cikgu spendkan masa berbincang dengan Cikgu Harun. Okay, kita ambil hari Sabtu malam dan cikgu pun bersetuju. Sebenarnya cikgu tak larat tau kalau malam-malam nak rehat. Dalam masa yang sama kamu juga kena menghargai usaha cikgu pada malam ini untuk bersama-sama dengan kamu. Kerana apa? Kerana ada banyak sekolah yang cikgu tolak, tak sanggup. Tetapi bila memikirkan Cikgu Harun dan Dato' On ini, daerah cikgu sendiri Batu Pahat, kalau boleh cikgu nak semua sekolah yang ada geografi di Batu Pahat ini keputusannya meletup-letup. Jadi cikgu rasanya sampai di sinilah. Cikgu minta maaf kalau ada salah silap. Jadi cikgu doakanlah semua pelajar yang ada pada malam ini mendapat keputusan yang cemerlanglah untuk geografi. Cikgu Harun, mulai hari esok Ahad, okey, Isnin, Selasa, Rabu, ada ke paper lain sebelum geografi ni?
Ada juga paper. Apa dia? Apa? Dia ada kelas tambahan lain dorang ni. Tapi paper dia? Tapi saya dapat dia hari Khamis kan papernya. Jadi saya ada hari Ahad dengan Isnin. Saya ada kelas tambahan dengan orang. Oh, okey, tak apalah. Jadi rasanya kan kalau kita hari Ahad mungkin boleh ambil tajuk ni lah, penduduk. Kemudian hari Isnin ambil tajuk kegiatan ekonomi. Cukup kot dua tu. Kalau macam graf tak apa, dia orang boleh buat tu insya-Allah. Peta topo pun tak apa, dia boleh ulang kaji sendiri. Gunakan buku kertas buku nota tu, muka surat 1 dengan surat 2. Hafal je yang itu, baca ulang-ulang. Objektif tak apa, dah mahir. Boleh buka buku cari jawapan. Rasanya Cikgu Harun gunakan 2 hari itu untuk penduduk dengan kegiatan ekonomi. Kalau sempat ambil tajuk sumber. 3 kombinasi itu insya-Allah boleh sukses. Saya pun tak sangka malam ni macam semangat pula. Kalau tak dah pancit ni. Penat. Memang penat cakap kan. Tapi kerana tak rasa sebab tak tahu kenapa. Pelik juga cikgu. Petang dah beraya main badminton tadi. 2 jam. Tapi malam ni rasa macam senang je cakap. Mungkin Cikgu Harun punya berkat ni. Orang alim kan. Hati baik, hati baik dia tenaga datang automatik lah. Oh, tengok tu. Aku dah kena tazkirah dengan Cikgu Harun. Terima kasih. Jadi pelajar, cikgu doakanlah. Semoga kamu ni semua sukses mendapat kecemerlangan. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar jangan left dulu. On-kan kamera. Cikgu ambil. Cikgu nak ambil gambar dulu, jangan left. On camera boleh tak? Semua on camera. Yes lah. Ketawa pula dia. On camera, kita nak bergambar ni. Cari tudung. Cari tudung, cari dulu. Oh, cantik rambut. Muhammad. Bapak Jerry. Wah. Kau rambut kau dah macam rambut apa aku tengok. Ni kat mana ni? Haikal kat mana? Dalam kereta ke apa? Haikal dengan siapa tu? Oi, berasak oi. Berasak pula tu. Itu bakar apa ke? Savip ni. Tengah barbecue kan? Ada pula. Perempuan belum masuk lagi. Semua tengah cari tudung. Pakai telekung je lah. Bagus lagi. Bagus. Okay, on camera. Peace. Okay, dah dapat tudung dah. Kalis. Okay. Putri Balkis, Farhana, Apan, Nazmi, Amar, Irsya, Saza. Apa lagi? Macam dah tinggal sikit je. Tak masuk semua. Tak masuk semua. Ada yang dalam. Mungkin dia gambar tu besar kot. Jadi sikit nampak. Ramai lagi belum masuk tu. Ramai lagi yang belum on camera. Cepat Run, aku nak live ni. Sabar Ji. Sabar. Belum makan ni. Astagfirullahaladzim. Tu orang PPD. Aduh. Orang PPD kata besok BDR. Aku esok office. Ya ke? Aku 2 hari, Ahad dengan Isnin. Aduh. Lama tak nampak. Betul. Okey. Okeylah Okey. Sebelum cikgu kita tamat pada hari ini, pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Tuan Haji Kamsudin kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada malam ini. Awak pun tahu, okey, beliau dah kata tadi penat. Kalau macam itulah, agak-agak dia kesiankan kita lah tu. Alhamdulillah. Walaupun pulun dari pagi hari ini dia tetap juga
atas dasar keinsanan dia sanggup tolong kita. Semoga apa ilmu yang diberikan tu bermanfaat. Amin. 3 kitab yang ditulis oleh Haji Mamat tu, okey, jangan Adam, lepaskan. Adam. Ha. Rebus air itu minum.